national park yang mana kat situ terdapatnya gunung berapi aktif yang paling popular rasanya kalau dekat Indonesia, iaitu Gunung Bromo. Alright, sekejap lagi saya akan kongsikan dengan you guys semua beberapa tips yang kita perlukan kalau nak buat perjalanan ke sana daripada Malaysia secara solo ataupun dalam grup yang kecil ataupun seorang atau dua orang macam tu. Kalau grup besar ataupun pergi dengan kumpulan yang agak ramai, method dia mungkin berlainan lah. So yang ni saya just nak share pengalaman saya masa tu saya pergi solo ke sana, dan secara backpack punya style lah, dan travel secara light, dan juga guna kenderaan awam untuk sampai di kawasan Bromo itu sendiri. Alright, intro dulu. Okay, bye. Okey, berjumpa sekali lagi. Okey, perkara pertama yang kita perlukan untuk travel daripada KL ke Surabaya ialah transportation lah. Alright. So, normally memang ada flight lah daripada KL direct ke Surabaya. And then pada masa saya pergi dulu, saya naik Air Asia. Malindo ada, ataupun 2 tahun lepas memang ada satu airline baru iaitu Citylink, yang mana dia ada direct flight daripada Malaysia, dia direct pergi ke Banyuwangi punya airport, furthest to the east of Surabaya lah. Tapi maknanya ada 2 airport lah yang accessible untuk travel, untuk sampai ke area Surabaya. Okey, yang kedua, bila sampai di airport Surabaya tu, depend pada kita punya schedule, sama ada kita sampai awal pagi ataupun pada lewat petang. Okey, kalau awal pagi kita sampai, maknanya kita masih ada masa yang panjang lah. So saya sarankan, maknanya kalau sampai awal pagi, kita just straight pergi ke stesen bas lah, iaitu Bungurasih. Bungurasih Terminal Bus Station. Kita boleh ambil bas direct lah daripada Bungurasih tu, kita ambil bas yang menuju ke Probolinggo. Okey, Probolinggo ni adalah pekan yang paling dekat dengan Bromo Tengger Semeru punya National Park tu, kan. Tapi kalau in case kita sampai dah lewat petang, memang tak sempat lah. So might as well kita just overnight dekat city bandar Surabaya tu. Macam saya memang sampai hari tu lambat petang. So saya just proceed to check in dekat hotel di Surabaya punya bandar. Dan malam tu je pusing-pusing area tu, tengok apa yang ada. Dan pagi esok tu saya sempatlah pergi dekat area kapal selam tu, kan. And then pergi tengok Masjid Cheng Ho. Cheng Ho yang bentuk dia macam, kalau dekat Malaysia tu masjid macam Masjid Beijing tu, kan, rantau panjang tu. And then dekat Ipoh ada satu. Okey, bila sampai di Probolinggo, apa yang kita nak buat? Okey, bila sampai dekat stesen bas tu, macam orang akan approach kita, kan, tanya, nak pergi mana, nak pergi Bromo ke apa semua, kan. Kebanyakannya yang ada dekat situ yang orang yang bawa motor yang dia bawa passenger dengan motor untuk pergi ke kampung yang paling dekat dengan Mount Bromo tu, iaitu Kampung Cemoro Lawang. Okey, kalau seorang and rasa macam mampu untuk bonceng dengan dia untuk pergi ke atas, bolehlah try. Tapi sebab jalan dia teruk juga untuk sampai ke pekan Cemoro Lawang tu, saya rasa lebih agak lah, dalam 40 minit kot baru sampai dekat atas tu. Okey, cuma kalau nak santai sikit, kalau kita dah sampai dekat terminal tu, kita just keluar, kita jalan straight nak menuju ke jalan besar tu. And then sebelah kiri tu ada macam gerai-gerai buah, ada gerai macam restoran, orang jual-jual makan, kan. Kat situ kita akan nampak satu deretan minivan yang macam tak adalah baru sangat pun, color dia pelik-pelik lah. Color macam warna kuning, warna hijau terang, warna biru muda, kan. Dia jenis van lama yang petak tu. So dia orang just parking kat situ, tunggu pelanggan lah sebenarnya. Siapa yang nak naik ke Cemoro Lawang punya kampung tu, yang dekat, betul-betul dekat dengan Gunung Bromo tu, kan. Dia satu kereta dia charge dalam RM400,000. Macam tu. Maknanya dalam 100 lebih jugalah. Dia orang boleh tunggu sampai 10 orang kalau ada. So terpulang pada kita lah, sama ada kita nak tunggu ke. Okay, so saya memang tak pergilah terus buat apa, kan. Kita just bukan nak cepat ke apa, saya just tunggulah dekat situ. Saya just tunggu dekat kafe tu sampai minum-minum air, kan. Dan masa saya tunggu tu, masa tu saya seorang. Lepas tu sampai lagi 2 orang, ada student. Katanya student lah, dia orang daripada Thailand, 2 orang perempuan. Sorry, ada sampai lagi seorang tiba-tiba. Solo traveller, Mak Jerman, daripada Jerman, dia seorang. Lepas tu ada sampai couple,
dua orang, seorang daripada New Zealand, seorang tu orang Malaysia, Chinese. So dia boost macam friends lah, couple kot dua orang tu, macam tu lah. So kita orang masa tu dah 6 orang kan. So dah 6 orang, kita orang tunggulah. Tunggu. Kalau ada orang lagi yang sampai, memang tak ada. So masa tu dah dalam pukul 2 kot, 2 lebih macam tu lah. Dalam pukul 2 lebih, hampir pukul 3 petang. Kita orang pun decide tak apalah, kita 6 orang ni just proceed lah kan. Proceed untuk sewa this van kecil ni yang dia orang panggil Bison. Dia panggil Bison nama dia. Kita orang pun naiklah Bison ni. Dia driver tu pun teruslah hantar tu straight naik ke Cemoro Lawang. Jalan memang bumpy gila, memang teruk gila jalan, dia punya jalan tu. So suhu masa tu sampai memang sejuk masa tu, petang. Dan daripada situ masa sampai tu pun kita orang dah nampak dah di Gunung Bromo ni memang cantik sangat kan. Memang cantik lah, kita memang orang kata first time lah saya tengok gunung yang bentuk macam tu kan. Semua decide nak stay dekat homestay Pak Yogi. Nama tempat tu Pak Yogi Homestay. Sebelah Cemara Indah Hotel. Sebelah. Okey, harga dia sebilik masa tu dalam RM150,000. Jadi saya kongsi bilik dengan yang this guy from German ni, traveller ni. So RM25 seorang lah, which is okay lah kan, sebab kita nak tidur ya. Tapi sebenarnya homestay tu bagus, which is bersih kan, dan comfortable. Siap lah dengan kemudahan nak mandi apa semua. Okay lah dengan harga tu, memang puas hati lah kan. Kita orang lepas kita orang check in, everything semua dah check in, lepas asar macam tu dalam pukul 5, kita terus pergi ke Kawah Bromo. Alright, sebab masa tu bagi saya adalah masa yang terbaik lah. Kalau kita pergi masa tu memang tak ada orang sangat. Kebanyakan orang yang pergi Bromo ni, dia orang akan pergi pagi, waktu awal pagi dia orang pergi. Jadi kita pergi petang, memang tak ada orang, dan kawasan tu memang lapang. Best gila lah kalau ikut pengalaman kita orang tu. Kita orang pergi sana lepas asar, kita orang melalui laluan dekat sebelah Cemara Hotel tu. Dia ada satu lorong untuk turun ke dataran Bromo tu sendiri. Orang tempatan pun guna juga untuk pergi ke situ, dan ada few guys yang memang masuk melalui situ lah. Saya tak tahu sama ada dia kawasan tu macam legal ke tak, tapi memang orang tengok je, kita masuk keluar tak ada orang cakap apa pun, orang lokal pun. Maknanya kawasan tu macam boleh je masuk, terutama waktu petang lah. Saya tak sure kalau waktu pagi dia orang tutup ke macam mana, tapi petang memang terbuka je, memang tak ada orang jaga, just masuk je lah. Macam kita pergi explore kawasan tu kan. Kawasan tu agak curam juga lah, nak turun tu kena berhati-hati lah, sebab kalau licin tu boleh tergolek juga. Alhamdulillah tak ada apa-apa, kita orang turun sampai dataran, jalan terus. Masa tu suasana dia memang serius, memang macam berada di satu planet kot kan. Dia punya bentuk muka bumi tu kan, dengan dataran yang hitam berdebu macam tu kan. Lepas tu ada macam kawasan-kawasan rekahan, laluan mungkin dulu masa lava tu keluar ke lalu melalui situ. Jadi dia membentuk lorong-lorong yang unik lah bagi kita, sebab kita memang tak pernah nampak benda macam tu kan kat Malaysia, memang tak jumpa. Satu lagi yang bestnya, sebab kawasan tu memang lapang gila, memang tak ada orang, memang tak sibuk dengan dengan motosikal ke, dengan jeep ke, memang tak ada, memang hening je. So kita orang just layan je, jalan macam trekking petang-petang. Daripada kawasan yang turun dekat tepi hotel tu, Cemoro Lawang punya kampung tu, dataran start turun kat situ, nak sampai ke puncak Bromo tu, tangga yang nak naik ke puncak Bromo tu dalam sejam. Sebelum sampai tangga tu pun kita kena climb lah bukit tu sikit naik kan. So masa tu lah kalau you guys nak ambil gambar ke, and then rezeki kita orang masa tu memang sunset cantik gila. Masa tu kita dah sampai di muka kawah, dan memang layan sunset dekat Kawah Bromo kat atas tu lah. Memang best lah suasana dia, sambil dengar bunyi daripada kawah tu kan. Memang dengar, kita duduk dekat kita duduk dekat pinggir muka kawah tu, memang kita boleh dengar reaction daripada dalam Kawah Bromo tu sendiri kan, dengan ada bau sulfur pun ada juga. Tapi still dia ada ruang yang cukup untuk kita berjalan, dan untuk kita, maknanya ruang yang selamat lah dekat situ. Selagi kita tak buat aksi yang pelik-pelik lah, macam nak melompat-lompat ke apa, tak payahlah kan jatuh dalam kawah tu, tak pasal-pasal pula. Tapi as long as santai je nak berjalan kat muka kawah tu, okay kan. So memang satu experience yang menarik lah
kita orang spend kat situ sampai senja, sampai sunset, ambil gambar apa semua. Kita menikmati betul lah dia punya keindahan Gunung Bromo tu kan, tanpa gangguan, tanpa hiruk pikuk suasana lah, macam tu lebih kurang. Ok, so bila dah start azan maghrib tu semua decide lah sebab keadaan makin gelap kan, kita orang turun. Ok, satu lagi tips kalau kita nak trekking waktu petang pergi ke Bromo, pastikan kita kena bawa torchlight torchlight sebab nanti nak kena guna bila nak balik semula ke Cemoro Lawang tu kan, sebab keadaan masa tu mesti dah gelapnya sebab kita gerak turun daripada kawah Bromo tu dalam waktu maghrib kan. And then kalau seorang saya rasa tak recommended, tapi kalau ada kawan dalam 2-3 orang, satu grup sekali yang grup kecil, saya rasa should be okay lah untuk just trekking pergi kembali ke pekan Cemoro Lawang tu walaupun keadaan dah gelap. Alright, and then untuk makan boleh makan dekat area situ. Kalau depan Pak Yogi punya hostel tu, Pak Yogi punya homestay tu memang ada orang jual-jual. And then belah kiri pun dalam 20 meter macam tu ada satu gerai makcik ni jual masakan panas. So malam tu kita orang just makan kat situ. And then malam memang kena tidur awal. Ok, maknanya dalam waktu lepas isyak tu pukul 10 ke sebelum pukul 10 tu mungkin dah nak kena tidur lah, sebab kita akan bangun sebelum pukul 3 pagi pada keesokan harinya. Ini saya cerita kalau nak pergi trekking lah, bukan nak naik jeep ke atau nak naik motosikal ke kan. Mana nak pergi penanjakan 2, area penanjakan 2 ni maknanya tempat tengok sunrise, untuk kita tengok sunrise naik dekat Gunung Bromo. Dalam sejam 10 minit ke sejam 15 minit juga berjalan kaki, dalam keadaan menaik lah, dalam keadaan menaik bukit kan. Tak adalah teruk sangat nak berjalan kaki tu, nak trekking tu boleh je sebenarnya. And then kita orang memang 6 orang ni memang decide untuk trekking je. So dalam pukul 3.30 macam tu kita orang start bertolak pergi sana. Dan satu tips lagi, pastikan bawa air mineral lah dalam botol kecil ke kan, just sepanjang perjalanan ku confirm akan haus dan akan nak kena minum air ya. Dan pakai baju yang sesuai untuk tahan sejuk, sebab temperature dekat kawasan tu memang sejuk lah sebab di kawasan tinggi kan. Masa tu kita orang jalan dalam sejam 15 minit macam tu kita orang dah sampai dekat penanjakan 2. Pengalaman masa jalan mental nak kena kuat, sebab masa kita trekking tu orang yang naik jeep, orang yang naik motor semua lalu kat sebelah kita lah. Dia orang macam lajunya dia orang sampai kan, kita orang masih tergeh-geh lagi kan duduk mendaki ni. Jadi tapi seronok juga sebab bila kita trekking ni maknanya bukan kita, grup kita je tau yang trek. Kita akan jumpa sebenarnya ramai lagi orang. Contohnya kebanyakannya mereka yang daripada Europe ke macam tu, dia orang macam lagi prefer untuk berjalan kaki atau menapak ke atas kan. Kadang-kadang tengok umur tu lebih pada kita lagi. Pakcik tu ada seorang tu dah 50 lebih ke berapa umur. Relax je, steady je jalan. Climb dengan dia punya geng dia 2 orang kan. Kita orang sampai dalam pukul 5 suku macam tu. And then sampai sana kita orang satu hari nak kena cari pot bila sampai awal. Sebab kalau lambat nanti kita dah tak ada pot yang sesuai, sebab kita nak tengok sunrise kan. So kita tak naklah duduk dekat belakang-belakang orang, kat depan kita kan tak nampak apa kan. So masa tu memang kita orang cari tempat yang paling strategik lah. Dan ada jumpa satu tempat tu memang kat tepi cliff, dekat area tepi tu. Kita jumpa kat situ, memang kita park terus kat situ untuk dapatkan view yang cantik bila sunrise start naik dekat Gunung Bromo tu kan. And then lokasi yang sama juga kita boleh nampak pekan Cemoro Lawang, yang mana bila sunrise start tu dia akan start berkabus kan. Sinaran matahari tu dia akan sinarkan kawasan kabus yang dekat atas town tu, kat atas pekan tu. Memang view dia memang terbaik lah. Okay, alright. Okay, so lepas saja sesi ambil gambar sunrise tu kan, memang kawasan tu memang kalau berpeluang lah untuk sampai kat situ memang kena spend lah untuk tengok sunrise dekat Bromo ni. Memang cantik gila, memang cantik sangat-sangat. Kalau kena dengan weather yang bagus kan, memang cantik sangat. Sebab daripada situ kita nampak matahari naik daripada dengan foreground Gunung Bromo yang cantik tu kan. And then pada masa yang sama kita boleh tengok pekan ataupun kampung Cemoro Lawang tu yang diselubungi kabus.
Macam tu lah. Lepas tu diterangi dengan ray of light daripada sinar matahari tu sendiri masa sunrise tu. So memang cantik sangat. Sebab tu lah no wonder kita tengok kenapa semua orang nak berpusu-pusu pergi sana kan, nak tengok. So keadaan ni memang sangat-sangat cantik kan. Okay, and then lepas kita orang spend dalam sejam macam tu kot dekat area situ, kita orang kembalilah ke Cemoro Lawang semula. Trekking juga balik. So kalau trekking ni okey sikit lah sebab dia dah menurun kan, tak adalah kata nak sangat berbanding masa yang kita naik tadi. Cuma pada masa kita turun tu, cuaca dah of course dah start cerah kan, dan keadaan pun akan panas sikit lah. Tapi it's okay. Kita sambil-sambil jalan tu kita boleh menikmatilah kecantikan di kiri kanan laluan tu kan, dengan kawasan orang kampung, kawasan dia bercucuk tanam, tengok rumah-rumah diorang macam mana kan. Tengok ada orang-orang yang memang berumur nampak tapi masih kuat lagi angkat-angkat kayu apa semua kan, lalu kat kawasan tu di mana diorang dah start menjalani kehidupan pagi diorang lah. Okey, so itu saja, dan moga perkongsian ini dapat beri manfaat kepada you guys semua. Dan kalau ada apa-apa just boleh drop komen kat bawah ni, dan insyaAllah kalau saya akan cuba balas sebaik mungkin lah untuk menjawab soalan-soalan anda semua. Okey, so terima kasih dan berjumpa lagi pada video yang akan datang insyaAllah.